Dan seterusnya pada bahagian 3, Avinash akan melakukan breakdown video promo, program dan video FCAP. Dan pada setiap bahagian akan diselang dengan sesi Q&A untuk anda menanyakan soalan, dan soalan yang anda ingin ajukan boleh dilakukan pada bahagian chat. Dan pada akhir sekali kita akan lakukan juga sesi bergambar. Okey, baiklah. Sebelum saya meneruskan webinar video editing ini, baik saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Muhammad Adib Fadlullah bin Muhammad Luqman, pelajar Fakulti Sains dan Teknologi, mengambil Biokimia tahun 3. Jadi sebab itu je diri saya. Sebelum saya memulakan program pada hari ini, saya ingin menunjukkan sebuah video untuk anda lihat sebagai pengenalan kepada program ini. Okey. Kenapa saya menunjukkan video yang saya pasti rakan-rakan semua kenal siapakah individu dalam video tersebut? Ya, individu tersebut adalah Zack King. Apa yang anda dapat lihat, video-video tersebut yang mana saya pasti hampir semua daripada kita kagum dengan video-video yang dihasilkan oleh Zack King, kerana video-video yang dihasilkan banyak ilusi-ilusi dan juga editing yang pada kita nampak macam mustahil, namun apa yang akan anda peroleh hasil daripada program ini, anda akan dapati bahawa daripada video-video Zack King tersebut, sebenarnya untuk menghasilkan video-video itu tidak memerlukan langkah-langkah yang banyak. Malah saya akan ajarkan cara-cara basic yang Zack King sendiri gunakan dalam Filmora dan juga video-video editing yang lain untuk menghasilkan video yang nampak hebat ini. Dan anda juga boleh search di Google cara-cara untuk mengedit video-video seperti Zack King dan dengan cara yang mudah. Dan saya mengambil satu quote yang menyatakan, when you don't tackle a niche, you are not tackling anything. Yang mana maksudnya apabila kita tidak memahami dan mendalami basic kepada sesuatu, maka kita tak akan mendapat sesuatu yang besar pada akhirnya. Dan Samuel Famous ini adalah Zack King sendiri. Yang mana kita dapat lihat pada awal-awal zaman Zack King sebenarnya famous dulu, dia hanya melakukan Vine yang menggunakan basic video editing, iaitu cut, copy, delete dan juga mengambil video-video pada pandangan yang kita tidak dapat bayangkan. Dan itu adalah kelebihan yang ada pada Zack King, yang mana kelebihan dia untuk melakukan video-video yang akan menghiburkan kita. Jadi, pengenalan kepada video editing ini adalah kita akan mempelajari cara-cara yang mudah untuk mengedit video dan pelbagai editing software yang memberi pilihan pada kita dan sesuai dengan skill yang kita ada. Seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang banyak software-software yang telah ada untuk kita guna dalam menghasilkan video editing. Dan pada saya menganggap video editing ini merupakan
satu keperluan dalam norma baru ketika ini. Saya pasti rakan-rakan semua faham dengan apa ayat ini, yang mana setiap tugasan-tugasan yang diperoleh, hampir setiap subjek itu ada tugasan untuk menghasilkan video. Jadi di sini kita akan mengajar bagaimana untuk mengedit video dengan cara yang mudah demi menyelesaikan assignment-assignment yang diberi. Jadi seterusnya saya akan memperkenalkan software editing yang boleh rakan-rakan gunakan. Iaitu yang pertama, Wondershare Filmora. Ia merupakan software editing yang sesuai untuk pemula, iaitu beginner, yang mana rakan-rakan yang tak pernah melakukan editing sebelum ni, Wondershare Filmora ni merupakan satu software yang sesuai untuk anda gunakan. Dan Filmora boleh didapati di Windows dan juga Mac OS. Selain itu, jika anda ingin menggunakan Filmora, harganya juga adalah murah berbanding software editing yang lain, iaitu pada harga RM15 untuk sebulan. Dan untuk sebulan tu anda boleh gunakan software ini tanpa ada sekatan dan juga tanpa ada watermark. Selain itu, Filmora ni juga mudah digunakan dan fleksibel. Kenapa saya mengatakan begitu? Ini kerana Filmora adalah sesuai untuk beginner-beginner kerana aplikasinya yang tak kompleks dan senang untuk faham. Seterusnya, software yang lain adalah iMovie. Software editing ni dihasilkan oleh company Apple dan saya yakin ramai antara kita telah mengenal iMovie ni. Lebih-lebih lagi pengguna iPhone. Kerana iMovie ni boleh didapati secara percuma di App Store pada pengguna Apple, iaitu macOS, iOS dan juga iPadOS. iMovie ni merupakan golongan Filmora juga, kerana ia mudah digunakan untuk pemula. Dan software yang seterusnya adalah Adobe Premiere Pro. Premiere Pro ni adalah salah satu produk software dari Adobe dan software pilihan bagi editor profesional, yang mana untuk beginner bukan tak boleh tapi kurang sesuai sebab untuk Premiere Pro ni dia punya aplikasi lebih kompleks kerana dia boleh melakukan apa yang Filmora dan juga iMovie tak boleh lakukan. Dia juga dapat menghasilkan pelbagai efek mengikut kreativiti kita dari scratch, from zero. Jadi kita boleh buat macam mana kita nak untuk video tersebut. Dan akhir sekali, software yang anda boleh gunakan adalah Final Cut Pro. Final Cut Pro ni juga adalah software editing yang dihasilkan oleh Apple juga dan boleh didapati pada macOS X 10.5.6 dan ke atas sahaja. Dan Final Cut Pro ni juga digunakan oleh kebanyakan profesional untuk menghasilkan video kerana aplikasi Final Cut Pro ni kompleks seperti Premiere Pro juga. Dan pada kali ini untuk program ini, apa yang saya akan ajarkan adalah cara untuk menggunakan Wondershare Filmora Basic Editing. Basic yang untuk beginner, untuk pemula, yang mana kalau anda zero knowledge untuk editing ni, saya akan ajarkan bagaimana untuk anda memulakan editing video. Seperti yang anda lihat, spesifikasi laptop anda ataupun laptop anda untuk anda install Wondershare Filmora ni tak besar dan juga tak perlu spesifikasi yang tinggi kerana saiz Filmora itu sendiri adalah adik, mic tertutup. oh, okey. Okey, sorry. Terima kasih Khalid. Saya ulang kembali. Spesifikasi untuk Filmora Basic Editing yang anda perlukan paling kurang adalah Intel i3 ataupun RAM 4GB.
Dan grafik adalah seperti berikut. Ini adalah kerana saiz Filmora itu sendiri yang kecil dan senang untuk digunakan oleh pemula. Jadi setelah anda install software Filmora ini, perkara pertama yang anda dapat untuk lakukan adalah first kali aspect ratio. Apabila anda membuka software Filmora ini, perkara pertama yang anda perlu lakukan adalah memilih aspect ratio untuk video anda lakukan. Ya, paparan sebegini akan keluar. Apa yang anda perlu lakukan, ada terdapat dua pilihan, iaitu sama ada anda memilih new project di sebelah kiri ataupun open project di sebelah kanan. Maksud open project ini adalah anda membuka projek-projek yang anda telah mengedit sebelum ini. Seperti anda dapat lihat contoh-contoh video yang telah diedit. Jadi jika terdapat sebarang kesalahan ataupun anda tidak puas hati dengan video sebelum ini, anda boleh open project dan juga mengedit semula video yang anda telah edit tersebut. Selain itu, terdapat juga new project. New project yang telah ditetapkan adalah ratio widescreen 16:9. Tapi kalau contoh anda mendapat assignment daripada pensyarah-pensyarah anda untuk melakukan video yang ingin diupload di Instagram ataupun media-media lain, anda boleh memilih ratio-ratio yang telah diberikan. Seperti 1:1 untuk Instagram dan juga portrait 9:16. Pilihan ratio yang ada ni untuk mengikut kreativiti kita macam mana bentuk video yang kita nak. So, selepas kita memilih ratio tersebut, paparan yang akan terkeluar adalah sebegini. Okey. Jadi, jika anda melihat ini, jangan takut, jangan rasa gemetar. Kerana walaupun nampak macam banyak aplikasi yang ada dalam ni, namun sebenarnya sangat mudah dan senang untuk kita faham dan untuk kita edit video. Jadi setelah keluar paparan ini, perkara kedua yang anda perlu lakukan adalah import media files. Import media files ni bermaksud anda memasukkan video-video yang anda ingin edit dan juga media-media lain seperti gambar maupun audio. Jadi, bagaimana cara untuk melakukan itu? Pertama, anda klik pada import di bahagian atas. Kemudian, paparan sebegini akan keluar dan anda memilih import media files. Setelah anda memilih import media files ni, anda perlu memilih media-media yang anda ingin lakukan editing seperti video, gambar maupun audio. Selain itu, di bawah anda dapat lihat import a media folder. Media folder ni contoh anda ingin edit banyak-banyak video dan anda masukkan ke dalam sebuah folder yang khas. Kemudian anda hanya perlu memilih media folder tersebut dan setiap video-video tersebut akan ada pada paparan dalam Filmora. Seterusnya, langkah ketiga yang kita perlu buat adalah organize material untuk kita edit. Material-material yang saya maksudkan ni adalah video-video, audio maupun gambar. Dan sebagai contoh, saya letakkan di sini. Sebagai contoh, telah terdapat media iaitu video-video yang saya ingin edit. Jadi apa yang perlu saya lakukan untuk masukkan ke dalam paparan untuk mengedit adalah right click pada video tersebut. Dan setelah right click, anda pilih pada bahagian insert untuk masukkan video tersebut kepada paparan di bawah. Selain itu, Filmora ni dia tak kompleks. Dia senang. Selain kita buat macam ni, selain kita right click dan tekan insert, kita juga boleh drag video tersebut. Kita tekan video tersebut, hold dan drag ke bawah. Dan cara yang ketiga adalah untuk klik simbol tambah. Simbol tambah macam mana? Sebegini. Simbol tambah ni akan ada pada video-video anda dan anda hanya klik tambah tersebut dan ia akan ada pada paparan di bawah. Dan untuk menambah media ke dalam paparan ni, kita boleh memasukkan lebih dari satu media sebab kita nak edit video banyak-banyak seperti video, audio dan juga gambar untuk kita compilekan. Jadi selesai kita import media, kemudian
bermulalah cara untuk kita mengedit video, yang mana kita akan bermula dari basic, iaitu cut, copy dan juga delete. Saya yakin anda semua kenal cara-cara ini dan familiar dengan cara-cara ini. Jadi cara yang pertama untuk cut. Cut ni kita akan potong ataupun trim bahagian-bahagian yang tertentu. Contoh bahagian-bahagian tertentu tu maksudnya contoh pada awal kalau contoh bahagian tersebut terdapat kesilapan, kita boleh cut pada bahagian tersebut dan buang. Cara untuk cut video ini adalah menggerakkan line merah tersebut. Kita gerakkan line tu pada bahagian yang kita nak cut. Dan setelah kita memilih bahagian tersebut, apa yang kita perlu lakukan adalah tekan pada simbol gunting tersebut untuk kita potong video itu menjadi dua. Ataupun dengan cara lain, anda boleh klik terus pada bahagian gunting yang ada pada line merah tersebut. Anda hanya klik pada bahagian itu dan video akan dikerat menjadi dua. Jadi inilah cara mudah untuk kita cut video tersebut. Dan ini adalah shortcut untuk kita melakukan cut ini, iaitu Windows akan menggunakan Ctrl X, manakala Mac OS akan menggunakan Command X. Seterusnya cara untuk kita copy bahagian yang tertentu. Untuk copy ni kita guna untuk kita duplicate bahagian-bahagian tersebut. Contoh kita nak duplicate video tu menjadi dua. Caranya adalah kita right click pada video tersebut dan memilih pada copy. Dan anda boleh paste untuk melakukan duplicate pada bahagian video tersebut. Dan seterusnya cara untuk delete video. Setelah anda cut bahagian yang anda tidak mahu, cara untuk kita delete ataupun buang bahagian yang tidak perlu sama juga seperti sebelum ni. Kita right click pada video tersebut dan memilih delete. Dan dengan cara ini kita dapat delete bahagian-bahagian yang kita tidak perlu dan kita dapat video yang kita nak dalam video tersebut. Dan langkah seterusnya adalah undo dan juga redo. Saya yakin ramai tahu apa ini sebab dalam video editing ni kita tak expect sesuatu tu boleh terjadi ataupun kita cut pada bahagian yang kita tidak ingini. Jadi cara untuk kita lakukan undo dan redo mudah saja. Dia terdapat pada paparan Filmora ini, iaitu untuk undo anda hanya perlu klik pada arrow tersebut dan untuk redo pada bahagian tersebut. Dan seterusnya adalah untuk cropping video. Cropping ni kita nak memfokuskan pada sesuatu objek dan membuang gambaran luar yang kita tak mahu. Macam anda crop gambar macam biasa kan, crop gambar. So untuk video kita juga boleh lakukan cropping ni dengan cara kita right click pada video tersebut dan memilih crop and zoom. Setelah anda memilih tersebut, paparan sebegini akan keluar. Dan anda boleh memilih cropping size sebagaimana yang anda nak. Dan setelah anda memilih size yang anda mahukan, hanya perlu tekan OK dan keseluruhan video tersebut akan bertukar menjadi size cropping itu. Dan ini adalah juga cara-cara yang amat penting dalam mengedit video, iaitu kita perlu menambah title dan juga subtitle. Caranya mudah saja. Pertama, anda klik pada bahagian title di atas dan paparan di bawah ini akan keluar. So, di sini kita dapat lihat pelbagai pilihan yang diberikan oleh Filmora, iaitu custom, openness, titles, lower text, subtitle and credits dan lain-lain lagi. Apa yang diberikan oleh Filmora ini semuanya dah lengkap untuk kita mengedit video-video yang simple. Jadi sebagai contoh yang saya lakukan pada hari ini, saya memilih subtitle sebegini dan hanya klik pada butang tambah di tengah. So automatically subtitle ni akan ditambah ke dalam video kita. Dan anda boleh melakukan editing pada video tersebut.
So ini adalah cara mudah untuk anda menambah subtitle ke dalam video. Selain itu, anda juga boleh tambah openness, iaitu sebelum video anda dimulakan, anda boleh tambah intro-intro yang telah disediakan oleh Filmora sendiri. Tapi openness yang disediakan oleh Filmora ni kita tak boleh expect tinggi sebab segala openness yang diberikan adalah basic. Dan setelah kita tambah titles dan juga subtitle, saya yakin ini adalah langkah terakhir untuk kita mengedit video tersebut. Jadi video yang kita mahu edit dan kita mahu hantar pada lecturer contohnya sebagai assignment, sebelum kita export dan juga render. Kita perlu melakukan render dan export. Render ini berfungsi untuk menggabungkan setiap media pada video supaya lebih lancar dan tiada lag. Maksudnya, video-video yang kita gabung dan media seperti subtitle, audio dan juga title, kita akan gabungkan mereka semua untuk kita menjadikannya supaya lebih lancar dan tiada lag. Contoh, kalau kita export video tanpa render, anda mungkin akan mendapati video anda akan terdapat lag. Iaitu contoh dari satu scene kepada scene yang kedua akan terdapat paparan gelap hitam blank ataupun gambar itu tak bergerak, video itu tak bergerak dan akan menghasilkan pause. Jadi itu pentingnya untuk kita melakukan render supaya video kita akan menjadi lancar dan juga tiada lag. Cara untuk melakukan render adalah anda klik pada bahagian file di atas hujung kiri dan tekan pada render preview. Untuk render preview ni tak ambil masa yang lama, lebih kurang 5 ke 10 minit bergantung kepada saiz video yang anda edit. Contoh kalau video anda hanya 5 minit, mungkin render mengambil masa 10 minit. Tapi kalau anda punya video hampir 30 minit, dan render juga akan mengambil masa yang lama. Dan ingat, render adalah salah satu steps yang penting dalam video editing. Sebab kalau tak render, video tak akan smooth dan viewers juga tak akan puas hati dengan video tersebut. So, setelah kita melakukan render preview, maka langkah terakhir untuk kita lakukan adalah export. Kita akan mengeksport video tersebut untuk simpan ke dalam komputer. Dengan cara anda klik pada bahagian export di atas dan kemudian paparan sebegini akan keluar. Langkah seterusnya, anda boleh edit tajuk video anda. Anda juga boleh pilih sasaran dan juga tempat anda nak video anda terhasil. Dan yang paling penting sekali adalah format video. Format video ni sebelum anda export, anda perlu pilih format yang sebetul dan setepatnya. Kerana tak semua aplikasi boleh menerima format video yang berbeza. Dan untuk lecturer ataupun orang lain view video kita, kita perlu pilih juga format yang universal, yang semua ada, iaitu selalunya MP4 dan juga MP3. Dua ni adalah common yang akan ada pada setiap orang. So, format ni kita perlu pilih. Tapi contoh kalau video anda ada nak format yang lain, anda juga boleh pilih format-format yang telah disediakan dalam Filmora tersebut. Dan setelah anda berpuas hati dengan segalanya, maka langkah terakhir untuk anda lakukan adalah just klik pada bahagian export. Dan secara automatik video hasil editing anda akan dieksport ke dalam komputer dan juga laptop anda. Maka itulah langkah-langkah untuk kita mengedit video secara basic. Di sini saya tekankan secara basic kerana kita melakukan editing basic yang hanya menggunakan cut, copy, delete dan juga kita terus render dan export video tersebut. Jadi untuk pemula dan untuk beginner, saya sarankan untuk anda menggunakan Filmora untuk melakukan editing video anda supaya kerana Filmora ini adalah satu
editing software yang mudah sebagaimana anda telah lihat sendiri. Kita cukup mudah untuk faham cara-cara menggunakan Filmora ini. Jadi kata-kata akhir daripada saya, jangan takut untuk edit, jangan risau untuk edit dan jangan tolak kerja untuk mengedit video kepada orang lain. Kerana telah tiba masa untuk kita edit sendiri video kita, dan dengan cara-cara yang mudah ini, saya yakin video-video anda akan terhasil dengan jayanya. Sekian, terima kasih daripada saya. Sebarang soalan anda boleh tanyakan di bahagian chat. Terima kasih. Okey, jika tiada sebarang soalan, pada akhir sesi program ini anda boleh ajukan soalan kepada kami. Jadi dengan berbangga hati saya menjemput rakan baik saya Khalid untuk meneruskan bahagian yang kedua. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mula saya punya bahagian, boleh saya tahu suara saya jelas atau tidak? Jelas. Okay. Alright, terima kasih. Okay, sebelum saya start saya punya presentation, sebenarnya saya sharekan screen. Okay, boleh nampak? Boleh nampak skrin yang saya tengah tunjukkan sekarang? Boleh. Okey, sebelum saya mulakan saya punya presentation, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya lupa nak buka video. Sorry ya. Okey. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khalid bin Ashani. Saya kini merupakan yang di-Ketua Kelab bagi Kelab Biologi bagi sesi 2020-2021. Dan saya juga merupakan mantan Majlis Eksekutif Pelajar bagi Kolej Ibrahim Yaakob, memegang jawatan Eksekutif Media dan Publicity bagi sesi 2019-2020. Terima kasih diucapkan kerana diberikan peluang untuk saya berkongsi saya punya pengalaman dalam bahagian video editing. Untuk hari ini seperti yang adik seperti tadi ceritakan, mengenai bahawa betapa pentingnya basic kepada video editing, kerana video yang kamu lihat pada skrin kini merupakan timeline untuk virtual tour untuk Minggu Mesra Mahasiswa keseluruhan ini. Dan untuk sedikit konteks, saya tak ada sebarang background dalam bahagian video editing. Saya bukan seorang lepasan pelajar yang daripada khusus video editing. Saya merupakan pelajar biologi. Saya nak buktikan bahawa orang yang tak ada background dari segi video editing atau photo editing atau bahagian-bahagian profesional yang merupakan creative design perlu ada background. You guys boleh belajar benda ni sebab benda ni you guys boleh belajar through YouTube, kawan-kawan. Mostly ada ramai je kawan-kawan you guys yang belajar cara untuk video editing ni secara personal. Dia orang self-taught biasanya orang cakap. Okay. Tapi untuk hari ni saya lebih nak pentingkan dari segi organisation dan planning dalam video editing. Kebanyakan orang berfikir bahawa dalam editing you guys boleh fix everything. No. Dalam editing you guys shoot to edit, not edit to shoot. Maksudnya you guys sebelum you guys masukkan you guys punya video ke dalam part video editing atau ke dalam software,
make sure untuk dah ada plan apa yang you guys akan edit. Don't rush bila masuk kat dalam software and terburu-buru atau macam main tekan je untuk dapat apa benda yang you guys nak. You guys kena fikirkan dulu. Let's say kalau you guys nak pergerakan daripada moderator A ke moderator B, you guys kena fikirkan dulu and make sure ada pemikiran tu ketika sedang shoot video tu. And let's say kalau video tu panjang and then you guys nak stream, make sure juga untuk consider benda-benda tu bila shoot video. Bukan consider bila nak edit, consider waktu shoot nak video. Let's say you guys kena fikir, kalau shoot video ni apa yang akan jadi? Boleh tak aku edit video ni untuk jadi lebih baik? You guys kena fikirkan benda tu. So setelah saya laykan foundation untuk tu, saya akan terangkan dari segi planning untuk video virtual tour untuk FST. Malangnya pelajar tahun 1 tak dapat lihat benda ni sebab pada ending part ni sebenarnya ada kejutan atau gimmick untuk mereka, tapi malangnya tak ada peluang. Mungkin ada rezeki untuk sesi depan pula. Tapi saya nak tunjukkan bahawa susunan layout dia ialah sangat basic. Tapi kalau you guys ada susunan layout untuk video yang elok, cara planning yang elok, mungkin tak akan dapat on the spot. Mungkin you guys perlu buat beberapa latihan, tapi lambat laun you guys akan dapat rentak and style video korang sendiri. Mostly people fikir yang kalau diorang nak buat video, diorang kena follow someone, diorang kena tiru. Bahasa senang dia ialah tiru. Tapi bagi saya, kalau you guys tiru orang yang buat ada gaya-gaya, ada certain orang yang suka buat video guna slow motion, ada certain video yang suka guna time lapse. Tapi saya dari pendapat saya, untuk orang yang video editing ni, ambil pengalaman daripada beberapa idola atau orang yang you guys pandang dari segi video editing, and then ambil diorang punya gaya itu and then jadikan gaya you guys sendiri. Itu cadangan saya. Okay. Untuk susunan video ini terbahagi kepada 4 bahagian. A-roll, B-roll, intro and outro. A-roll ni basically ialah scene yang paling utama. Let's say kalau saya sedang bercakap and kamera sedang berdepan dengan saya, ini adalah A-roll. A-roll basically the main context kepada video tu. Let's say kalau you guys nampak video yang orang sedang bercakap, berkemungkinan scene itu adalah A-roll. B-roll pula adalah orang cakap pemanis kepada A-roll ni. Maksudnya kalau A-roll sedang let's say ini adalah A-roll and B-roll akan ada in between kepada A-roll. So A-roll A dengan B akan saling membantu antara satu sama lain. A akan menerangkan, manakala B-roll akan memberi konteks dari segi visual kepada penonton tentang video tersebut. Okay. Untuk video virtual tour ni, saya memikirkan bahawa pada 15 saat pertama setiap video adalah tempoh yang paling penting untuk you guys take note. Kerana 15 saat pertama ni ialah the moment penonton decide untuk yes or no tengok video you guys. So 15 saat pertama ni sangat penting. So untuk virtual tour ni, cara saya dapatkan perhatian penonton ialah saya letak font yang sedikit wow untuk dapatkan perhatian mereka. Saya tunjukkan sebentar. Okay. Scene begitu yang saya gunakan font virtual tour tu, kenapa saya memilih font yang begitu bold atau lebih berani ialah kerana saya nak tarik perhatian penonton. So make sure untuk take note bila buat video pada bahagian intro untuk ada something yang catch perhatian penonton atau catch perhatian sesiapa yang you guys nak tunjukkan video ni. Kalau you guys berjaya pada 15 saat pertama itu, berkemungkinan dia akan tengok video the whole. Kita tak nak buat the whole video too boring
and berkemungkinan ada the whole video mungkin ada scene-scene yang tak berapa menarik, tapi the first part is the most important part and you guys kena take note. Sebab kalau you guys terlepas pandang bahagian intro ni, mostly people dia macam tunjuk font, contoh assignment, okay, assignment, MCK, bla bla bla, daripada nama-nama. Make sure untuk ada konteks. Mungkin you guys, instead of you guys nak tunjukkan tajuk video, you guys boleh tunjukkan sebahagian daripada video tersebut before tunjukkan tajuk. Mungkin itu boleh jadikan tips kepada you guys. Okay. Kemudian ini merupakan A-roll. Saya akan playkan sambil saya terangkan sedikit. Dan A-roll ni ialah menerangkan pasal video tersebut. So make sure the moment you guys tunjukkan video, kasih konteks kepada penonton tentang video you guys. Basically dalam video yang you guys tunjuk, make sure untuk ada penerangan kepada apa video ni tersebut. Untuk kasih expectation kepada penonton apa yang dia orang boleh expect melalui video ni. So let's say kalau video tu mengenai let's say makanan. So make sure untuk ada konteks dari segi visual atau font atau dari segi percakapan yang menunjukkan konteks kepada video tersebut. So bagi saya untuk scene bahagian depan, scene pertama ini yang saya highlightkan menerangkan tentang lokasi pertama yang kita akan bawa penonton untuk virtual tour ni, dan pada klip pertama ini menerangkan tentang virtual tour ini secara keseluruhan. Dan bagi sebagai contoh untuk video ni, Syaza Emilia atau yang merupakan naib yang dipertua untuk PMFST, beliau sedang menerangkan beliau yang akan membawa penonton untuk sesi virtual tour untuk video ni. So make sure untuk ada konteks kepada video tersebut. Okay, kemudian saya dalam proses menunjukkan suasana virtual tour tersebut, saya mengambil inisiatif untuk masukkan B-roll. So saya akan tunjukkan dahulu apa itu B-roll. Okay, ini merupakan B-roll. B-roll ialah scene yang tiada sesi orang bercakap tapi menunjukkan suasana atau kawasan yang you guys nak tunjukkan. Bagi ini merupakan galeri sejarah alam, dan instead of minta Syaza menerangkan situasi tersebut, saya menunjukkan apa yang terdapat di tempat tersebut. So let's say kalau you guys nak tunjukkan pasal taman, make sure untuk instead of cakap, mungkin you guys fikir untuk cakap dari segi okay, taman ni merupakan dihasilkan pada bla 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 bla. Instead of that, you guys boleh tunjukkan dari segi video, dari segi rotation, atau mungkin boleh tunjuk scenery. Kalau dari segi taman, mungkin you guys boleh tunjukkan suasana kolam atau budak-budak tengah bermain di taman permainan. So you guys boleh take note benda ni supaya you guys boleh beri konteks. So saya memang dari segi video editing, saya nak beri konteks kepada penonton tentang apa yang diorang boleh expect melalui video saya. Saya tak nak diorang tengok and tak dapat any output daripada video tersebut. Itulah basically apa yang saya selalu fikirkan sebelum saya shoot video saya terus. Sebab saya memang saya akan, sebelum saya shoot, saya akan fikirkan apa yang saya nak edit. Sebab kalau boleh dalam editing, you guys tak nak ada complicated sangat bagi editing. Sebab tak semua benda you guys boleh edit. You guys kena ingat benda ni. Dalam video editing, tak semua benda you guys boleh edit. Dari segi warna, dari segi bentuk. Not everything you guys can edit. Maybe you guys boleh edit, tapi akan ada imperfection yang akan menyebabkan video tu off untuk penonton tengok. You guys kena take note benda tu. Okay, saya nak tunjukkan scene cara pertukaran dari point A ke point B, tapi melalui konteks tempat. Untuk klip ini yang saya sedang klip ni, Syaza berada di dalam galeri sejarah alam. Tapi untuk video kedua ni, beliau berada di luar galeri sejarah alam. Tapi untuk buat benda tu lebih menarik, instead of letak transition fade atau slowly dia akan bertukar daripada scene A kepada scene B, instead of that saya buat begini. Saya tunjukkan dahulu.
seperti yang anda lihat, apa yang saya buat pada dua klip ini, saya make sure untuk buat apabila Syaza buka pintu tersebut, saya klip kedua terus berada di luar. So kelihatan seperti satu transition yang sangat clear dan sangat smooth untuk buat penonton dia orang tak realize benda tu, tapi bila dia orang tengok, dia orang akan rasa seperti tiada perubahan. Kalau boleh transition ni kita tak nak ada macam perubahan yang sampai penonton dapat detect. Kalau boleh the moment dia orang tak dapat detect, the better. So transition macam ni usually people fikir perlu buat in editing and ada complicated, tapi saya akan tunjukkan bahawa untuk transition clip ni memang tak ada apa-apa in between clip, memang basically just cut and cut, trim and combinekan between clip A dengan clip B. So no fancy editing atau apa, basically saya pakai basic saja. Tapi basic ni kalau you guys apply dengan betul, you guys boleh buat video-video yang memang saya boleh jamin memang akan cantik. Memang boleh menarik perhatian. Saya tunjukkan lagi sekali. Seperti yang anda lihat, memang tiada apa-apa transition yang memerlukan any editing yang fancy-fancy. No. Basically cut, trim, paste, copy, delete. Basically benda itu saja. Tapi cara susunan you guys, kalau cara susunan you guys betul, dia akan memberi impact wow kepada video tersebut. So you guys can take note lah benda-benda macam tu. Saya tunjukkan lagi apa yang basic kepada cut and trim boleh buat. Ini saya tunjuk. Saya akan playkan dahulu video ni. Ini merupakan hari merupakan yang dipertua bagi PMFST. Okey. Notice tak daripada scene pertama ini dan scene kedua, daripada hari bergerak kepada Farhan. Farhan merupakan yang dipertua PMFST. Dan pergerakan dia, instead of saya letak biasa, saya minta Hari untuk lompat. Kelihatan seperti sedikit awkward, tapi sebenarnya itu merupakan daya penarik kepada penonton. So maksudnya instead of dia bergerak saja, kita kasih impact yang macam penonton macam dia terkejut. Macam diorang akan rasa pelik, kenapa nak buat macam tu, tapi sedar atau tidak, diorang tertarik dengan video tersebut. Itu yang you guys kena take note bila nak buat video-video yang you guys rasa untuk buat ada efek wow. Just imagine kalau you guys yang tonton video tu, apa efek wow yang you guys boleh ambil yang atau boleh letak dalam editing untuk buat video tu lebih menarik. And certain people fikir untuk buat fancy editing, 3D design. No. Bagi saya, the moment you guys masuk that bahagian, itu you guys dah bukan beginner dah. Basically bila dah ada itu, you guys dah memang pro. And pro editor, untuk diorang sampai tahap begitu, tak mengambil masa satu hari atau satu malam. Basically, diorang akan ambil bertahun, maybe even berdekat untuk dapat pengalaman atau skill yang diorang ada. So, if you guys rasa down bila tengok ada certain people yang edit video cantik and you guys tak dapat nak buat apa yang diorang buat, and you guys rasa down, tak perlu rasa down sebab benda tu memang take time. Diorang memang benda yang you guys nak belajar tu memang take time, and the moment you guys improve slowly but surely, you guys mesti akan dapat. So untuk scene ni saya minta ketiga-tiga moderator untuk video ni, Hari, Syaza dan Farhan, untuk lompat pada setiap lokasi bangunan yang terdapat di FST untuk beri efek pergerakan dari satu scene ke satu scene, dari satu bangunan ke satu bangunan. Dan pada masa yang sama, instead of minta Farhan atau Syaza atau Hari terangkan secara design, saya juga letak title yang seperti Adib cakap, title ni merupakan elemen yang penting kat dalam video editing. Make sure untuk take note bila letak dari segi elemen title, make sure untuk letak title tu pada tempat yang sepatutnya. Jangan letak pada tempat yang macam kenapa suddenly title ni berada di tempat ni. Make sure untuk you guys take note benda tu. So saya akan tunjukkan dari segi cara saya cut untuk
part ni, saya akan tunjukkan sedikit. Okey. Pada part terakhir klip hari, saya cut scene tersebut pada hari berada airborne atau sedang terapung. Dan pada scene kedua, pada Farhan, saya ambil scene ketika beliau sedang turun daripada sesi melompat. So dua klip ni, bila you guys take note benda dua macam ni, you guys boleh create illusion yang macam-macam. Let's say kalau saya sedang toleh ke kanan and saya buat klip yang kedua, saya sudah toleh ke kanan, dua klip tersebut akan kelihatan seamless, kelihatan smooth, dan otak manusia akan proses benda tu and buat penonton tak realize berlaku transition. Tapi dari segi begini memang jelas lah transition daripada surah FST kepada bangunan matematik. So dua benda ni make sure untuk you guys take note dari segi transition. Certain people fikir transition ni yang macam transition efisiensi ni diperlukan untuk setiap video. No. Basically cut and trim dah boleh jadi transition. Maksudnya video itu sendiri akan jadi transition kepada video you guys. So seperti yang saya cakap, saya tak ada pun dari segi menggunakan jenis fancy editing, tapi sometimes mungkin certain situation memerlukan saya untuk buat fancy editing, tapi basically saya hanya pakai basic saja. Cut, trim, delete, copy and paste. Benda itu saja yang saya pakai. Tapi dari segi susunan video itu yang menyebabkan saya memberi konteks kepada penonton tentang video saya, tentang apa yang diorang boleh expect melalui video saya. And kalau you guys nak tengok video ni dengan lebih secara keseluruhan, boleh tengok dekat Instagram PMFST. Memang akan ada full video begitu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak PMFST kerana beri peluang kepada saya untuk terlibat dalam penghasilan video virtual tour ni. Tapi itulah seperti yang anda lihat, memang tiada apa-apa editing yang begitu sukar. Yang you guys, certain people adalah beberapa kawan-kawan saya yang cakap macam editing ni susah, tapi sebenarnya tak susah pun. Basically benda yang basic saja. Cut, trim, paste and delete. Tapi make sure untuk take note dari segi susunan itu saja. Kalau you guys boleh take note dari segi susunan and you guys boleh pandai untuk susun benda-benda ni, insyaAllah saya yakin you guys boleh faham dari segi susunan video ni. Tapi dia memerlukan latihan yang sangat banyak. Saya berada dalam video editing ni dah almost 2 tahun and saya masih lagi belajar, tapi saya rasa basic ini yang orang terlepas pandang and diorang fikir benda basic editing ini tak diperlukan untuk diorang belajar efek-efek tu. Untuk efek yang macam 3D efek yang Zack King buat, beliau sampai ke tahap tu, beliau start daripada cut, trim, paste, delete and copy. Benda itu saja. So make sure untuk take note benda ni. Bila you guys dah boleh kukuhkan benda ni, you guys boleh pergi ke next level. Mungkin certain people nak belajar next level dari segi color grading, dari segi translation yang memerlukan keyframe. Untuk bahagian keyframe and efek-efek ni selepas ni akan diterangkan oleh Avinash. Tapi dari segi konteks saya menerangkan dari segi susunan video dan cara penyampaian video untuk video yang you guys nak buat. Okay, seterusnya saya nak terangkan dari segi audio. Okay, audio pada bahagian bawah ni, audio ni merupakan break, item yang break or make or break the video. Certain people fikir untuk masukkan audio yang audio yang sama sahaja untuk video mereka. Let's say kalau video slideshow, diorang masukkan audio yang sama saja yang orang biasa pakai. Instead of pakai audio yang orang selalu pakai, why not you guys cari audio yang fit the video that you guys nak buat. Okay, maybe video tu hanyalah video assignment, tapi if you guys boleh bagi impression kepada you guys punya lecturer tentang effort yang you guys tunjuk sedang buat video tu, dari segi susunan video, dari segi cara you guys cut and trim the video, cara you guys pilih audio and title. If you guys buat video tu dengan bersungguh and
orang yang akan tengok video tu, even though video tu mungkin dari segi editing tak beberapa menarik atau beberapa wow seperti yang orang biasa buat, tapi if penonton dapat appreciate the video that you make, saya consider tu as a win. Sebab kita punya tujuan untuk kita buat video ialah untuk memberi konteks kepada penonton tentang video kita, tapi at the same time kita nak kasih sedikit pencerahan atau sedikit output kepada penonton apa yang diorang boleh dapat dari video tu. Kalau boleh kita tak nak buat video yang tak ada output, sebab bagi saya video ni merupakan medium yang sangat berguna, especially zaman sekarang yang kita kena buat video ni. So saya rasa basic editing ni memang you guys kena take note. Kalau boleh everyone kena tahu cara untuk buat basic video editing. Basic itu kalau sebelum ni ia merupakan sebahagian niche untuk certain people, tapi sekarang video editing ni merupakan satu keperluan dalam portfolio you guys untuk kerja, untuk dapat skill. And mana tahu mungkin you guys belajar video editing and fall in love dalam editing and boleh buat career melalui video editing ni. Mana tahu, kita tak tahu kan dari segi rezeki. So saya galakkan you guys untuk mendalami editing. Untuk dari segi advance and pro tu saya adalah beberapa skill yang saya boleh tunjuk, tapi untuk tunjuk dari segi A sampai Z, dari segi click by click, mungkin medium yang sekarang ni mungkin tak berapa sesuai. Tapi if you guys fikir mungkin bengkel, dari segi bengkel yang mungkin makan tempoh separuh hari untuk you guys belajar daripada A sampai Z, boleh bagi tahu kepada kami untuk kami take note benda tu and anjurkan kepada pihak atasan. Tapi basically benda-benda basic ini you guys boleh belajar through YouTube, through tutorial, banyak dekat YouTube tu. Sebab saya pun belajar daripada YouTube. Tapi untuk dapat susunan video and style you guys, itu memerlukan latihan and you guys kena go on the field and buat sendiri. Memang you guys kena buat macam tu. Lepas tu kalau dari segi title yang saya pakai ni hanya khas kepada Final Cut. Saya pakai Final Cut, saya tak pakai Filmora. Tapi sebab tujuan kenapa saya pakai Final Cut ialah Final Cut bersesuaian dengan workflow saya sendiri. Tapi untuk presenter seterusnya, beliau pakai software yang berbeza daripada saya kerana workflow beliau lebih sesuai untuk software tersebut. Itu je saya rasa untuk part saya. Saya rasa itu sajalah untuk part breakdown video PMFST ni. Sebelum saya end saya punya tempat, kalau you guys ada soalan anything boleh nyatakan. Boleh nyatakan dekat dalam ruangan chat, saya akan try lah jawab. Okay, full video. Okay, terima kasih juga Syazah kerana beri peluang kepada saya. Saya nak tanya, ada tak software yang free tapi fungsi sama macam Filmora? Okay, untuk fungsi yang software yang free tapi boleh seperti Filmora, saya endkan dululah ni. Okay, untuk software yang free and you guys boleh pakai, kalau you guys ada, kepada sesiapa yang ada iPhone, iMovie adalah platform yang paling senang untuk you guys pakai untuk video editing. Sebab saya pun start daripada iMovie. Saya buat video-video yang beberapa penting lah, adalah video yang penting yang saya buat pakai platform iMovie. iMovie ni memang free, tapi Filmora ni dia ada package berbayar. Dari segi free, DaVinci Resolve pun okey juga. DaVinci Resolve ni ialah lebih kurang macam Final Cut and Premiere. Dua ni merupakan software yang bolehlah dikatakan sangat ni. Kalau Final Cut dia optimize untuk pengguna Apple. Adobe merupakan software yang berguna untuk kalau you guys collaborate dengan beberapa orang yang ramai. Let's say kalau saya yang sedang editing and saya nak edit video seterusnya, saya boleh transferkan terus tanpa sebarang kesukaran. Tapi kalau Final Cut, saya kena kasih file tersebut secara fizikal kepada beliau. So itulah. Tapi DaVinci Resolve merupakan satu medium software editing yang sangat advanced and sangat bagus,
and sama juga capability seperti Premiere dan juga Final Cut. Tapi DaVinci Resolve ni dia ada keistimewaan dari segi color grading, maksudnya pertukaran warna. Kalau cadangan saya, kalau yang siapa yang nak belajar dari segi basic, kalau yang ada iPhone boleh belajar guna iMovie untuk belajar basic. Tapi kalau siapa yang ada Windows and nak belajar advance and pro untuk bahagian ni, yang paling free adalah DaVinci Resolve. Kalau Premiere Pro dengan Final Cut memang kena bayar, tapi untuk DaVinci Resolve memang 100% free and memang ada feature-feature yang seperti Premiere dengan Final Cut. Cuma beza je Final Cut optimize untuk Mac and Premiere Pro optimize untuk kerja-kerja yang melibatkan jumlah orang yang ramai lah. Apa perbezaan SSD dan HDD terhadap performance dalam software editing? Ada beza ke masa dan ini? Okay. SSD dengan HDD ni dia dah masuk bahagian kompartmen kepada editing. Tapi basically kalau most people tak ada 2 terabyte kat dalam diorang punya laptop atau desktop. So you guys akan pakai external hard drive lah. Maksudnya macam hard drive yang macam ni lah. Kalau boleh nampak. Okay. Tapi basically kalau editing guna hard drive ni, dia akan ada lagging atau render dari segi masalah render. And juga dari segi sedang edit. Sebab the moment you guys pakai external hard disk atau external SSD, diorang akan ambil tempoh yang lama lah untuk daripada hard drive masuk ke software through the computer. So benda tu kena take note lah benda tu. Tapi kalau ada dari segi kewangan atau dari segi adalah sumber kewangan tu, saya galakkan you guys edit menggunakan SSD. Tapi kalau siapa yang tak ada, boleh je guna HDD. For new learner, software apa yang paling sesuai? Bagi saya untuk menjawab soalan hari ialah, bagi saya iMovie. iMovie ialah platform yang paling sesuai untuk you guys yang kepada siapa-siapa yang tak ada basic editing untuk belajar benda tu. Let's say ada tak apa-apa lagi yang kita, kalau nak edit video memang kena tak perlu. Kalau nak saya guna MacBook kerana itu yang saya ada untuk edit, and Final Cut memang hanya untuk Mac user saja. So kalau siapa-siapa yang ada Mac, saya galakkan untuk you guys pakai Final Cut. Memang Final Cut ni akan dari segi render time and export time tu yang berbeza, yang menyebabkan saya bertukar daripada Premiere kepada Final Cut. Ya, saya tahu Imran, kamu sangat kacak. Okey, ada tak lagi apa soalan saya boleh jawab? Okey. Software. Saya rasa boleh tak list nama software. Okey. Tu untuk Nur Aini Salbila, software name tak tahu nak je. Mana tadi DaVinci Resolve. Sekejap saya ada dah sebut tu oleh Nurul Syafiqah Muhammad Nizam. Terima kasih. Boleh saya tahu mana saya boleh tengok video-video yang dibuat oleh Khalid? Untuk video-video yang saya pernah buat adalah video dekat dalam PMFST, ada satu betul dekat saya ada juga YouTube channel. Tapi YouTube channel tu basically ialah untuk saya berlatih cara saya punya video editing. Itulah. Abang ada buat vlog. Saya ada buat vlog, tapi sebab sekarang saya tahun 3, saya sedang final year project, so saya stopkan dulu untuk dari segi untuk buat vlog tu. Lepas tu saya rasa itu saja sebelum saya kasih kepada Avinesh untuk sambung ke. You guys ada soalan apa-apa lagi untuk guna? Kalau tak pakai Mac, nak guna software apa yang sesuai? Premiere Pro, After Effects. Tapi dari yang menyebabkan masalah ialah dari segi bayaran. Sebab benda yang mostly software editing, kalau you guys perasan, memang kena bayar. So benda tu sebab tu saya cadangkan you guys untuk belajar basic ni untuk pakai software yang free. Software yang free yang saya cadangkan untuk orang yang tak nak spend duit untuk software, DaVinci Resolve untuk Windows. Kepada yang Mac user pakai iMovie. Kepada iPhone users sila pakai iMovie. Kalau kepada sesiapa yang pakai Android, saya tak sure. Tapi tak silap saya ada apps daripada GoPro yang boleh guna. Tak silap nama apps tu ialah Splice. Saya akan nyatakan dekat dalam chat. Okay, Splice, S-P-L-I-C-E. Splice ni merupakan software yang dihasilkan oleh GoPro
yang you guys boleh guna untuk edit video. Saya pun pernah edit video istilah guna iMovie dekat iPhone, gunakan Splice. Dan saya nak ingatkan kepada semua bahawa untuk edit video, you guys tak perlukan kamera. Maksudnya bukan kamera yang besar. You guys perlukan, kalau you guys ada kamera phone, berkemungkinan you guys dah ada kebolehan untuk buat video. So, jangan guna alasan untuk tak ada kamera yang besar untuk tak buat video. Bagi saya, kalau you guys ambil pemikiran tu, makin lama makin you guys akan makin malas. Even saya pun sampai sekarang saya gunakan kamera pada phone untuk edit. Saya guna kamera phone saya untuk rakam video kepada video-video yang saya buat. Instashot pun bolehkan kali. Instashot pun boleh. Instashot ni merupakan lebih kurang basic lah. Memang basically kalau siapa yang tak ada dari segi kewangan memang nak belajar dari segi A sampai Z, mostly application platform Android and iOS memang dah ada video editing software yang you guys boleh belajar. And daripada apa yang you guys belajar through the phone, you guys boleh apply the moment you guys masuk kat dalam editing melalui software. Rasanya itu saja kalau pandai cari crack, tapi taklah. Okay, kalau dari segi crack ni saya tak boleh nak komen apa-apa sebab crack ni dari segi illegal. Tapi rasanya itu sajalah untuk saya punya part. Saya akan jawab juga soalan untuk sesi Q&A terakhir selepas kita selesai part Avinesh. Sekian, itu sahaja dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada pengurusan program kerana beri peluang kepada saya untuk kongsi pengalaman dan beri sedikit insight kepada apa yang basic editing, video editing ni boleh bawa impak kepada orang yang nak belajar video editing. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, seterusnya akan diambil alih oleh Avinesh. Avinesh boleh memperkenalkan diri dahulu sebelum start breakdown. Okay, jadi salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Nama saya Avinesh dan saya sebenarnya pelajar FCAT. Saya ambil jurusan Electrical Engineering, saya pelajar tahun 2 and saya juga memegang jawatan Exco Media di Pematra. So Pematra tu dia macam Persatuan Mahasiswa Fakulti Kejuruteraan dan Angan Bina lah. So it's something like PMFST dan saya ni pun macam Khalid juga. So saya start berjinak dalam video editing ni, belajar sendiri, belajar melalui YouTube. Dan benda tu memang saya explore sendiri lah daripada kecil lagi. And just untuk to lighten up the mood, right? Saya dulu start buat video ni pakai satu angle menggunakan iPad third generation saya pada tahun 2012 lah. So dari dulu tu macam Khalid kata, dulu kita start dengan iMovie kan. Saya dulu start dengan Windows Movie Maker. So kalau iMovie tu dia lagi sedap nak guna. Tapi Windows Movie Maker ni dia lagi simple. Memang software paling simple yang saya pernah guna lah. So without further ado, lepas saya dah habis memperkenalkan diri, saya nak share beberapa video yang saya dah pernah buat lah. So give me 2 minutes. Saya nak cari mana. Okay, this one. Okay, got it. Saya minta tolong untuk tempoh 2 minggu ini sahaja dulu. Nak tanya, audio dengar ke tak? Audio daripada video. Dengar. Alright, terima kasih. Saya minta tolong untuk tempoh 2 minggu ini sahaja dulu. Kenapa? Kerana kita nak putuskan rantaian jangkitan. We want to break the chain of infection of this virus. Supaya jumlah orang yang dijangkiti wabak virus COVID-19 dikurangkan ataupun dihapuskan. Kenapa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini selama 2 minggu?
Master matangan baru master. உள்ள வந்த பாரடி அண்ணன் யாரு? அண்ணன் பண்ணு அதிலடி பாத்தி யாரு? Okay, itu actually first video yang saya nak tunjuk. So video tu merupakan video program. Nama program tu program MIBA lah. So itu sebab dia adalah satu program yang dianjurkan oleh SKMI, iaitu Sekretariat Kebudayaan Mahasiswa India. Dan itu sebab korang dengar macam ada lagu Tamil sikit lah. So video kedua saya nak tunjuk adalah video korporat FCAP untuk MMM dulu. So dia pasal video ni sebab dia panjang sikit. So saya akan tunjukkan certain part yang saya rasa sesuai dengan setengah jam yang saya diberi ni lah. Assalamualaikum dan hai semua, saya Muhammad Aizat bin Azmi. Hari ini saya akan membawa anda tempat-tempat yang menarik dan seronok di Fakulti Kejuruteraan Alam Bina. Okey, jom ikut saya. Okay, so itu adalah part yang pertama. So let me go to the second one yang saya rasa sesuai. Give me a sec. Okay. So ini adalah part yang kedua. So kita play sekejap Okey, sekarang kita sudah sampai di kawasan makmal. Di sebelah kiri saya merupakan makmal untuk pelajar elektrik dan di sebelah kanan adalah makmal CAP untuk semua pelajar. Okay, so yang tu adalah part kedua yang saya nak tunjuk. Okay, so the last part is going to be sini. Sekejap Saya Nur Syairah Amalia binti Muhammad Arifin. Sekarang saya berada di bangunan Okay, so basically itu adalah dua video yang saya nak tunjuk sebelum kita mulakan breakdown. So saya harap semua orang enjoy video yang saya nampak tadi. Okay, so untuk breakdown, first saya akan memperkenalkan software yang saya pakai ni. So tadi macam Khalid dia guna Final Cut Pro. So sekarang adik dia pakai Filmora, right? So ini adalah software Adobe Premiere Pro. Okay, so saya ada sebab tertentu juga sebab apa saya menggunakan Adobe Premiere Pro.
Dan actually the main reason is Adobe Premiere Pro ni dia ada cara pengurusan file dia yang saya rasa senang untuk saya lah. So sebab kebanyakan video saya kalau korang nampak tadi dia banyak elemen yang pelik-pelik and then dia ada jenis video yang lain sikit. So contohnya macam time lapse kan, and then saya pun shoot macam ada drone shot, ada shot pakai kamera, ada shot pakai phone. So bila saya ada banyak sangat media, so cara saya menguruskan media is dengan sistem penfailan yang bagus lah. So Premiere Pro ada feature tu. So jika ada projek besar yang korang akan hadapi pada masa hadapan, bila contohlah semua orang kat sini kan, semua orang korang dah berjinak dengan video editing dan korang dah macam fall in love dengan video editing. So the thing is, bila korang nak cuba buat projek yang besar, this is one of the very important element selain planning. Cara kita organize projek kita. So kalau kita tengok kat sini kan, ini adalah sebab shooting untuk video tadi tu, dia ambil masa 5 hari. So saya memang dah susun, ini shot pakai kamera, ini shot pakai phone. Okay, so basically that is antara sebab saya suka pakai Premiere, and that is antara feature saya yang paling favourite dalam Adobe Premiere Pro. Okay, so sebelum saya sambung kenapa saya tunjuk 2 video, saya nak bagi tahu semua orang kat sini rahsia sikit lah. Okay, so dalam apa-apa video editing dalam internet kan, kita ada beberapa benda ataupun beberapa benda yang kita boleh cari supaya dapat memudahkan kita memahami apa-apa software. Tak kira Filmora ke, Final Cut ke, HitFilm ke, InShot. Semua benda dia lebih kurang je. Semua video editing platform, semua video editing software, dia ada semua elemen yang saya akan nyatakan ni lah. So yang pertama, tempat di mana korang import media. So this is the first thing. Yang kedua, playback window. So playback window adalah tempat di mana korang boleh lihat output video. Yang ketiga, kita mesti ada timeline. So ini adalah timeline lah. Macam Khalid tadi, timeline dia simplified sikit. So timeline saya mungkin nampak kompleks sikit lah sebab dia banyak elemen. Selepas daripada tu, dia mesti ada tempat yang kita boleh meletakkan effects dengan transition. So contoh kalau dalam Premiere, dia kat sini lah. Dia dalam triangle kecil ni. Okay, selepas tu dia mesti ada cara kita nak edit audio, and paling penting cara tools lah. Macam tadi dalam Filmora, kita ada yang cut, copy, semua benda tu kan. So dalam Premiere dia punya tools ada kat sini. So setiap video editing software, kalau korang boleh cari benda ni, memang boleh edit dengan senang lah. So that is the first thing yang saya nak nyatakan. So dalam part saya ni, saya sebenarnya nak mengajar sedikit the basic kepada benda-benda atau efek-efek yang kompleks yang orang buat, tapi sebenarnya simple je dia punya konsep dia. So generally itulah part saya lah. So dalam Premiere ni, biasanya ini adalah workflow saya. So first thing, of course tak dengan planning, macam Khalid cakap, kita mesti shoot to edit. Itu paling penting. Itu saya pun memang setuju. Kalau projek yang besar macam video FCAP ni, memang kalau tak ada planning, memang susah bagi saya. So mesti ada planning. So daripada siapa yang nak shoot, siapa yang datang shoot, nak pakai kamera apa, color profile apa, tapi itu complex knowledge lah. So basically kita mesti plan apa transition nak pakai. Macam tadi korang nampak jacket tu kan, jacket tu semua kita plan, tapi nanti saya tunjuk macam mana jacket tu punya transition pun simple saja. Lepas tu bila saya saya dah shoot, saya akan import semua kepada komputer dan saya akan susun semua file saya bagi dia nampak memang cantik lah. So ini adalah cara penyusunan saya. Dalam Premiere kita panggil dia bin. So dulu saya start saya ingat bin tu tong sampah, tapi bukan. Dia sebenarnya adalah folder dalam Premiere Pro. Okay, so selepas kita dah susun dalam bin, ataupun saya dah susun dalam bin, sama lah macam Khalid kata, kita akan build storyline, lepas tu tambah efek, audio, subtitle, semua benda tu. And kita dah sertakan all the basic things, then kita dah boleh export. So basically itu adalah workflow saya bila datang dengan Premiere lah. Okay, so tapi kan apa yang menjadikan satu video tu dia stand out dengan video yang lain?
Sebab dalam dunia orang buat video ni, kita memang banyak sangat orang yang buat video. So, macam mana kita sebagai video creator, kita nak stand out. So, kita mestilah cuba kita buat efek yang menarik, benda-benda yang boleh catch attention orang. Bila orang nampak, macam tadi kan ada satu scene tu, yang orang tu, dia phone dia dapat notification. So, notification tu dia keluar dengan video dengan keluar kat phone sekali, simultaneously. So, itu adalah benda, benda ni mungkin interesting. Ataupun macam drone shot tiba-tiba dia datang ke ala college Rahim Kajar itu kan. So benda-benda tu adalah benda-benda kecil. Walaupun benda tu nampak kecil, tapi dia punya impact kepada video adalah sangat besar. Dan benda tu memang akan bagi lasting effect kepada penonton lah. So apa efek-efek yang kita boleh buat? Okay, yang pertama saya nak kenalkan, ini adalah dia general across a lot of editing software. Nama benda tu adalah keyframing. Okay, so keyframing ni apa? Keyframing ni dia adalah satu point in time. So bagi saya tunjuk sekejap kita buka timeline yang satu lagi ni. Okay, so saya bagi contoh yang mana tadi? Yang notification masuk tu rasanya. Okay. Okay. So ni adalah scene yang notification masuk tu. So, kalau kita pergi kat dia punya, saya klik kat dia punya media ni, and saya pergi kat effect controls. So, dalam effect controls ni, korang boleh nampak tak? Dia ada satu window kat sini. So, this point dalam satu clip video ni, so this is the length of the entire message punya box lah. So ini adalah namanya keyframe. So bila kita nak add keyframe ni dia membolehkan kita membuat banyak sangat benda. So itu yang kita nak introduce aspek creativity dalam video editing. So kalau kita nak menggerakkan satu objek daripada point A ke point B, macam mana? Ataupun kita nak ada perubahan dalam opacity sesuatu ni. So dia ada memang banyak sangat application. So antara application yang paling senang adalah kita nak menggerakkan objek dalam masuk video, keluar balik video, macam tu. So Premiere ni dia macam satu open canvas. Dia macam canvas putih yang korang boleh, apa yang korang boleh imagine, itulah dia punya limit. Kalau korang boleh imagine something nak macam jadi macam tu, memang kalau korang boleh memang master the tools, korang memang dah boleh buat video-video yang paling gempak lah. So contoh saya bagi ni Okay, so kalau korang tengok kan, dia punya basic ni, the first keyframe kat sini kan, the first keyframe adalah keyframe benda ni dia kat luar, dia punya text bubble tu kat luar. Second, kita masuk sikit lagi, dia masuk ke dalam. Yang ketiga, dia stay. Lepas tu, dia akan keluar. Jadi, ni dia macam the final keyframe sebelum dia keluar lah. Lepas tu dia keluar dengan lagi. Okay, so itu adalah contoh keyframing. Tapi keyframe ni, kita ada banyak lagi, macam mana saya cakap, dia banyak lagi application. So, yang contoh, ini adalah contoh paling senang. Okay, so contoh satu lagi yang saya boleh bagi adalah tadi, korang perasan tak ada nama beliau ni, nama dia Aizat. So Aizat, so bila tadi okay, so Aizat ni tadi bila I think I drag the playhead sampai mana dia keluar tadi. Sorry, saya punya editing software ni dia lag sikit sebab saya shoot semua ni dalam quality tinggi lah, 4K. Okay, so I think this is the one. Okay, so daripada sini, korang nampak Aizat sebenarnya dia berjalan. Kat sini sebenarnya tembok tau. So, bila kita lagi, ini adalah tembok. So, bila saya shoot, saya plan untuk Aizat pergi belakang tembok tu. Dan bila saya reveal,
ini adalah tempat keyframing boleh jadi satu aset kepada kita. So teknik yang kedua saya nak memperkenalkan, and this is also very universal, adalah teknik masking. So masking ni apa? Korang nampak tak ada dua video kat sini? Satu kat atas, satu kat bawah. So masking ni dia akan ambil video yang atas tu, dia akan guna lepas tu video yang bawah tu dia akan reveal. So biasanya contoh macam ni kan, saya pakai tembok ni untuk hide shot kedua sebelum dia datang. So bila kita forward lagi, tembok dia hilang, lepas tu Aizat dia muncul. So ini adalah teknik keyframing yang mungkin kompleks sikit, tapi banyak je tutorial YouTube yang boleh mengajar lah cara nak keyframing ni dengan cara masking. So that is cara kedua, masking. Yang ketiga kan, korang tadi bila saya tunjuk video, perasan tak dia ada banyak shot yang tiba-tiba laju, tiba-tiba perlahan. Dia tiba-tiba laju, tiba-tiba perlahan. Oh contoh lah kan, dalam sinema kan, contoh macam hero tengah berlari, dia macam wah, tiba-tiba dia nak avoid itu. Tiba-tiba dia macam apa nama, laju balik kan. So itu adalah satu lagi teknik yang basicnya sama, keyframing. Tapi teknik tu nama dia speed ramping. Okay, so speed ramping ni kalau korang nampak ni kan, perasan tak kat sini, kalau saya besarkan ni, perasan tak dia ada bentuk macam ramp. Dia macam bentuk macam tangga sikit. So kalau kita zoom lagi kan, baru dia nampak. So sebenarnya bahagian ni dia punya kelajuan tu saya telah lajukan sikit. So bila saya lajukan sikit, dia macam benda tu nampak lagi seamless. So kalau macam Khalid tadi dia cut and dia combine kan. So contohlah, kadang-kadang bila kita cut and combine, dia punya shot dia tak akan ngam tau. So certain circumstances kita boleh speed up certain part of the video and we can slow down certain part of the video. So that is the power of the basic function of keyframing, and kita applykan dalam bentuk speed ramping. Okay, speed ramping ni antara saya memang dalam video saya memang pakai banyak kali lah speed ramping ni, sebab saya memang suka gila speed ramping ni. So maybe saya boleh tunjukkan satu lagi contoh. Sekejap lepas saya ni lag sikit. Oh no, this is not good. Okay. Jom kita pergi ke tempat yang ada jaket tadi. Lambat betul. Saya ingin minta maaf kepada semua yang ada kat sini sebab dia ada masalah lagging sikit. So kejap saya nak cari bahagian yang ditukar ni. Sekarang Syaira bawa anda. Okay, so tadi yang saya tunjuk rasanya cut antara ni. Yang ni pun pre-plan. So daripada sini kita cut, ini adalah Aizat, dia akan baling dia punya jaket ni ke arah kamera. So dia akan jadi black shot dan Syaira dia akan ambil kamera lah. So kalau saya zoom sikit, saya rasanya saya ada pakai. So ini adalah satu lagi tempat yang di mana biasanya kalau kita pusing jaket, dia mesti macam sangkut-sangkut sikit kan. So bagi saya tak nak nampak benda tu, saya pakailah keyframing dengan speed ramping. So kita tengok sini, ini adalah keyframe lah dalam bentuk effect. So kalau kita forward sikit lagi, so kita lajukan supaya benda tu dia nampak seamless. So bila kita play daripada sini, dia nampak macam sekaligus. Dia seorang letak, seorang lagi ambil. So basically itu adalah konsep
speed ramping. And speed ramping ni basically dia adalah interpolation masa ataupun interpolation speed dalam apa-apa video. So mungkin satu bahagian ni kita lajukan, percepatkan lah. So basically ingat kita ada basic dia adalah keyframing. Keyframing ni dia adalah point tertentu dalam satu timeline tu di mana kita nak ubah certain value. Contoh opacity, movement, location. Macam lagi kompleks tadi, masking, dengan lagi yang paling favourite saya, speed ramping. Okay, so masa tak banyak lagi. Saya rasa saya ada lebih kurang dalam 7 minit lagi. So next thing yang saya nak tunjuk adalah sound balancing. Okay, macam Khalid kata tadi kan. Tadi kita ada, Khalid kata tadi bahawa sound ni is something that can make or break a video. So bila kita ingat balik sebenarnya, memang betul. So sound balancing and also one more thing is sound design lah. Okay, so contoh lah kan, kalau korang perasan, saya pun ada pakai keyframing juga kat sini tau. So kalau korang tengok this line ni kat audio ni, sebenarnya this line is basically audio level ataupun audio gain. So kalau saya hover kat sini, nampak dia punya value ada tak? Okay, so kalau saya tarik kan, nampak dia punya value ni berubah. So maksudnya daripada awal ni dia ada this is an audible level. Lepas certain point saya nak bagi laluan kepada audio lain. So kalau kita play kan, ini adalah tempat Tan Sri Muhyiddin Yassin bercakap kat skrin ni. Saya minta tolong kat sini kan, untuk tempoh 2 minggu ni sahaja. Okay, so sekarang kita nak cue background music. Kalau kita nak bagi laluan kepada background music pula keluar, dan kita nak Tan Sri Muhyiddin Yassin tu ada, tapi dia kat belakang sikit. Dia macam kita kena balance semua audio ni. Dan cara paling senang kalau kita nak balance audio is selepas kita dah edit, kita dah adjust semua, pakai headphone ataupun pakai earphone dan kita dengar bahawa apa yang kita nak dengar tu ada ke tak. Okay, so satu lagi benda yang saya nak tunjuk pasal audio ni adalah sound design. Okay, sound design ni sebenarnya sangat menarik. Kalau korang perasan video yang saya buat ni tadi kan, video ni dia ada banyak sound effect yang merasakan orang tu immerse dalam video tu. Contoh kalau kat sini, kalau kita tengok dalam sini, okay, kat sini kita ada bunyi yang dia buka botol tu. Faham tak? So kalau sini tutup. Kalau sini dia ambil dia punya cawan, lepas ni dia letak balik. Okay, so this 30-second sequence saya akan playkan kembali tapi tanpa sound design. Okay, so let's play this thing without sound design. So saya dah mute dia punya track audio kat sini. So kita akan dengar je audio-audio ni. saya minta tolong untuk tempoh 2 minggu ini sahaja dulu. Kenapa? Kalau So nampak tak dia punya beza antara ada sound design dengan tak ada sound design? Memang dia punya beza tu ni. So apa taktik sound design? Macam saya kata tadi, your imagination is the limit. So bila korang buat satu video apa-apa sih, contohlah macam ada orang berjalan. Korang pergi YouTube, korang pergi, ada sih banyak free sources lah, tapi paling senang saya suka ambil ke YouTube lah. So pergi YouTube, cari walking sound effect. Bila korang dah cari, korang download benda tu, korang cut and korang trim, korang letak and korang time benda tu betul-betul kat sini. So, bila kita tengok video tu, dia akan nampak lagi imersif dan lagi real. So, benda-benda kecil macam ni yang sebenarnya memberikan satu impak yang besar. So, benda ni nampak kecil je. Memang nampak simple gila. Tapi, dia punya efek bila saya play balik tanpa sound design, memang nampak, memang jelas. So, let's maybe kita playkan sound design dia sahaja. So contoh ni adalah raw sound dia lah.
Ini dia buka. Ini dia buka cap. Jatuhkan. Tutup. Okay, dia ambil cawan kan. Minum. Dia rasa macam kelegaan sikit. So itu pun saya masukkan lah. So kita nak bagi as real as possible. Orang audience dengar ke tak itu benda lain. Tapi benda tu percaya memang dia memang akan ada efek kepada video korang. Ini adalah antara taktik kita boleh instantly increase the quality of your videos. So contoh bila korang dah mahir benda awal kan, cut, paste, copy, trim, pakai in-camera transition, semua benda tu, korang nak upkan lagi. So belajar pakai keyframing and juga belajar pasal sound design, sound balancing. So ini adalah like dua benda yang memang saya rasa memang paling function lah. Memang bila korang buat ni memang video korang akan naik standard sikit. Okay, so satu lagi tips kalau kita ada pergerakan yang laju-laju kan. Saya kalau macam ni kita ada drone shot ni. Kalau kita dengar, saya mute dia punya audio track Sekejap. Okay, so saya playkan dia punya drone shot tadi tu. Okay, so nampak dia ada macam whoosh. So bila ada satu objek, ni tips lah. Bila ada satu objek yang bergerak dengan laju, better korang boleh tambah this whoosh sound effect. So sound effect ni, dia is pretty standard lah. Banyak je orang pakai and it's a very basic tapi very underlooked. So ini pun satu lagi, same drone shot. Kat Pendeta Zabar tadi. Oh ni tak, ni KO Sekejap dia lagging sikit. Sekali lagi. Sorry, saya punya playback ni dia lagging sikit. So laptop saya ni tak powerful sangat. And the same thing, saya sekalikan dengan speed ramping sekali lagi. So dia, sebab kalau drone dia bergerak, dia tak slow je tau. So kalau kita nak bagi nampak interesting, kita boleh slowkan, lajukan. Slowkan, lajukan. So that is the concept lah. Okay, sebelum saya ni, saya nak tunjukkan lagi satu benda. Sebelum saya habis ni, kita buka pada Q&A. The last thing is color grading. Macam Khalid ada mention tadi, sekejap je color grading tu. Color grading tu apa? Color grading adalah satu proses di mana kita nak ubah color yang sedia ada dalam video. Ini adalah benda yang kita boleh edit selepas shoot. And bila kita kata shoot untuk edit, kalau lagi professional, dia ada color profile. Contohnya dia macam flat and apa-apalah. So basically, saya bagi contoh. Ini adalah movie 1917. So, ini adalah scene asal dia. Nampak? Ini adalah scene asal dia yang saya ambil kat YouTube je lah. Bila orang shoot pakai kamera, ini adalah scene asal. Tapi, bila orang tengok kat cinema, ini adalah dia punya hasil. So, memang nampak lain gila. Dia punya mood lain. So, this will help to deliver the mood. So, this is a very advanced technique dan saya sendiri pun, saya tak mahir lah. Saya hanya boleh tahu basic je. So, ini adalah daripada movie Joker. Joker is pretty famous movie. So, untuk bagi nampak depressing, dia ada cara grading dia yang unik. And color grading ni macam Khalid kata tadi, dia biasanya pakai DaVinci Resolve. Okay, ini adalah movie Hobbs and Shaw. So, kita ada The Rock. Saya tak ingat aktor yang sebelah tu siapa. So, nampak tak? Yang ni dia warna kuning. Yang ni dia warna biru. So, dia main dengan color yang kontras. So, dalam color spectrum, kita ada kuning dengan biru ni dia adalah dua color yang opposite. So, color yang opposite ni, bila kita sekalikan, dia akan nampak cantik sebab dia punya color opposite, dia akan nampak kontras. So, itu yang dia orang buat dalam scene ni. Tapi dalam video-video yang kita nak buat ni, kita tak payah kita nak fikirkan sekompleks cinema. Tapi this is just to show the concept of color grading lah. So, dalam video ni pun sebenarnya saya dah apply sedikit color grading ataupun lagi tepat saya boleh kata color correcting. Okay, so sebenarnya shot asal ni, ini adalah performance tahun lepas. 2019 kalau korang nampak ni lah. So ini adalah video performance batch saya waktu tahun lepas, waktu kita masih boleh buat event physical. So, saya akan tunjukkan apa yang saya buat. So let me go to the color workspace. So ini adalah basic color lah. So basically apa saya buat is, okay, ini adalah shot asal dia.
ini adalah cara soal saya dia ni. Saya ada ubah temperature dengan tint sedikit bagi dia nampak warna putih ni, bagi nampak putih. And itu nama dia white balancing. So bila kita tengok satu image, warna putih tu kena nampak putih. Kalau tak, maksudnya picture tu ada masalah sikit lah. So biasanya contoh kalau kita ambil video daripada third party source macam YouTube ke apa-apa, biasanya kalau orang tu dia tak calibrate dia punya kamera, dia kemungkinan akan jadi macam ni lah. Tapi dia benda kecil je, tapi orang tak nampak. Dia bila kita tengok this scene over and over again, dia macam ada something wrong tau dengan this scene. Tapi a lot of people don't know that dia punya masalah dia is just this white ni tak nampak white, dia nampak pelik. So kita ubahlah dia punya slider ni kepada apa yang kita rasa sampai dia jadi putih. So macam ni kita ubah-ubah sikit. Tapi saya tak nak cerita pasal colour sangat lah sebab colour is a very broad topic. So basically saya rasa itu saja daripada saya, daripada aspek Premiere Pro and also video editing in Premiere Pro. And saya harap tips-tips yang lagi mantap, lagi profesional ni korang boleh apply dalam video yang korang buat pada masa yang akan datang. So saya akan buka kepada sesi Q&A. No, I guess yes. Okay, so nak buka Teams balik. Okay, so basically itu saja. Share. Korang ada apa-apa soalan tak? Pasal the concept of a slightly complex editing style. Okay, saya jawab soalan dia ni Afikah Nizam, Afikah is actually my friend. So Afikah asked Premiere Pro and After Effects ada banyak beza tak? Okay, so the funny story is Premiere dengan After Effects beza dia ada certain benda yang sama tapi dia punya functionality tu sangat berbeza. Kalau saya nak bagi ibarat lah kan, Premiere ni dia macam canvas putih yang kecil. Kalau Adobe After Effects ni dia adalah canvas putih yang besar yang tahap Picasso punya lah. Sebab After Effects ni dia punya freedom tu lagi banyak. Korang boleh buat pelbagai benda. Sedangkan macam kalau saya tak pasti korang kenal ke tak, macam Sofiang. Sofiang is one of my favorite Malaysian punya. Dia punya style video tu macam Zack King.